Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini minggu yang ke-3 dapat sekali lagi kita bertemu pada malam ini insya-Allah untuk kita sudahi rukun yang keempat dalam bab solat ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah ni perbincangan para ulama dia agak panjang sedikit berbanding dengan rukun-rukun yang lain. Sebab di sinilah orang paling banyak salah. Yang sepatut dia buat, tak buat. Yang sepatut tak buat, dia perbuat. Yang sepatut tak buat, dia buat. Jadi kebanyakan solat-solat kita ni, kebanyakan menjadi cacat atau batal dan seumpamanya adalah antaranya yang paling berkesan kepada kita, iaitu berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Malam ni kita akan masuk mengenai perkara-perkara yang sunat berkaitan dengan surah Al-Fatihah, yang kemungkinan kita biasa dengarlah perkara ini dan kita pun buat dalam kehidupan sehari yang kita baru tadi sekejap kita buat, tetapi kita nak tanya adakah takmin ataupun amin yang kita baca selepas Fatihah rakaat pertama kedua tu betul ataupun tidak? Itu soalannya. Pertama sekali para ulama mengatakan bahawa yusannu lil imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'ah was sabi wal qa'im wal qa'id wal muttaji' wal mubtadi' wal munafil an yu'amminu fi shalah as-sirriyah wal jahriyah akbal Fatihah. Dia kata disunatkan bagi imam, bagi makmum, orang sembahyang seorang ke, lelaki, perempuan, budak-budak sembahyang sambil berdiri, duduk, berbaring, ataupun sembahyang fardu atau sembahyang sunat, maka disunatkan bagi dia mengaminkan selepas bacaan Fatihah, sama ada secara perlahan bagi solat perlahan ataupun baca dengan kuat bagi solat yang dikuatkan, sebagaimana yang kita buat pada solat maghrib tadi. Sunat perkara tersebut. Yang kita sebut dulu, walaupun perkara ini sunat, jangan kita ambil ringan dengan perkara sunat. Sebab perkara sunat inilah yang mana akan menggantikan atau menampalkan ataupun menyempurnakan kecacatan yang ada pada perkara-perkara fardu yang kita lakukan. Nah, dia kata di sini, dia kata amin kisran au maddan, sama ada kita panjangkan amin itu ataupun kita pendekkan dia. Sebabnya banyak kalau orang tanya ustaz macam mana amin yang betul, setengah kata amin tu amin 2 harakat atau boleh baca 4 harakat, dan kadang-kadang yang hujungnya kita baca dengan mat aridis sukun, kita baca 2, 4, 6 harakat. Jadi amin hak mana hak betulnya? Sebenarnya 2 betul. Yang tak betulnya tak baca. Yang baca tak ada masalah. Amin waladdallin. Amin pun boleh. Ada setengah-setengah tempat dia pendekkan. Amin pun betul, tak ada masalah. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bacaan tersebut. Cuma ustaz ni kadang-kadang perlu tanya, dia nak memudahkan orang, dia seragamkan benda tu. Jadi tak jadi isu. Kadang-kadang pergi semayang dekat masjid estate, amin dia panjang. Mari dekat masjid quarters dia panjang. Mari masjid estate dia pendek. Pergi tempat lain pertengahan. Jadi tak apa berlaku, tak ada masalah. Boleh, tidak ada isu dalam bab situ dan tidak membatalkan pun kalau kita pendek atau panjang di situ. Asalkan jangan melampau. Itu saja. Yang kita buat selama ni tak ada masalah. Wa idza kana al-musalli imaman ammana wa ammana al-ma'mumu ma'ahu fil jahriyah la qablahu wa la ba'dahu. Apabila imam pun baca amin selepas dhalin tadi, imam baca amin, maka kita segeralah bagi makmum-makmum ini bersekali makmum amin kita dengan imam kita tadi secara kuat. Kalau sembahyang itu kuat, jangan diaminkan terlebih dahulu dan jangan diaminkan kemudian. Maksudnya imam tak sebut amin lagi, dia dulu semangatnya dia. Jangan dia buat kerja itu. Ulama kata hukumnya adalah makruh. Dan kalulah amin tu imam dah habis lama, dia tak habis-habis lagi amin dia, pun tak cantik.
Nanti saya beritahu. Antara waladhdallin tu nak sebut amin tu, jarak dia nama mana? Nanti kita sebut depan nanti. Sebab apa Nabi ni tekankan sangat walaupun perkara ni kecil? Sebab apa? Walaupun nampak kecil tapi Nabi tekankan dia. Sebabnya fadilatnya sangat tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu bi ta'minihi faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia kata sekira apabila imam ini melafazkan amin, maka makmum pun serentak dengan amin imam tadi, maka nescaya ketika itu para malaikat pun turut mengaminkan bersama-sama dengan mereka. Faman wafaqa, barang siapa yang bersepakat, maknanya serentak dengan amin imam, maknanya tidak terdahulu atau tidak kemudian. Dia kata maka malaikat akan aminkan bersama-sama dengan amin dia. Kalau orang tu terdahulu atau kemudian, maka malaikat tidak akan aminkan. Apa kesannya amin imam itu? Amin para malaikat itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disebabkan dia amin serentak dengan imam, malaikat pun amin sekali dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan ampun seluruh dosa-dosa yang lepas. Sikit lah. 2 kali amin kita tadi. Tak? Amin sebagai rakaat pertama dan amin pada rakaat yang kedua. Tapi kita tak ambil berat. Kadang-kadang amin pun tak semangat je. Kadang-kadang amin kita tu macam amin wau bini mati semalam pun ada juga. Slow je amin. Sepatutnya amin tu dengan iman kita nak semangat. Sebab solat itu solat jahriyah. Solat dengan solat yang kuat. Maghrib rakaat pertama, isya rakaat pertama, kedua, masa maghrib, subuh bersama juga. Begitu dengan solat Jumaat yang kita buat tadi. Berbeza dengan amin ketika khatib baca khutbah. Itu tak digalakkan amin kuat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Nak khatib baca tadi. Hak tu tak tidak digalakkan untuk mengamin dengan kuat. Rendahkan suara di situ. Berbeza dengan amin solat tadi. Dia kata wa yajhar biha al ma'mum walau lam yajhar biha al imam. Sekiranya imam tak baca amin dengan kuat untuk sembahyang kuat, tak ada masalah. Makmum kuatkan imam, dia terkejut imam tak apa. Ni jadi imam baca slow, orang lain makmum belakang nak suruh kuat. Biarlah imam tu contoh. Biar imam tu, kadang-kadang ada juga imam pemalu. Ladhallinya dia bunyi. Rupanya amin seorang-seorang dia. Dia lupa dia tu kapten bawa ramai nakoda di belakang. Kita pergi lagi. Aulam yu'ammin al-imam li'anna ta'min tabiqir al-Fatihah fa kana hukmuhu hukmaha fil jahri. Kerana baca amin ini adalah antara perkara yang sunat selepas kita baca surah Al-Fatihah. Kalau imam tak baca, tak apa, makmum ramai-ramai pakat baca. Dia kata sini. Wa yajhar al-imam bi ta'min fi jahriyah. Tapi kena ingatlah, imam ni hanya menguatkan untuk bacaan-bacaan yang kuat, untuk semayang yang baca perlahan tak perlu dikuatkan. Dia kata sebagaimana sabda Rasulullah sebagaimana yang telah diwayat satu ketika yang mana lima rawa Atha rahimahullah taala anhu anna Ibnu Zubair kana yu'amminu wa yu'amminu wara'ahu hatta innal masjidi dia kata larajjah. Makna satu ketika Atha kata aku pernah semayang di belakang Abdullah Ibnu Zubair, iaitu para sahabat. Sahabat. Ketika Ibn Zubair itu baca amin untuk sembahyang imam tu, maka jemaah pakai amin belakang siapa hingga binga masjid. Semangatnya para sahabat. Ini macam apa nama ni? Orang kata amin kita tu macam orang sakit perut dia baca, slow dia baca kan. Wa kadzalika yajhar bil munfarid fi jahriyah. Begitu juga kalau kita sembahyang seorang tapi untuk sembahyang yang baca kuat, kita tak sempat tak ada sembahyang berjemaah dengan imam, kita sembahyang seorang-seorang kat belakang. Kita boleh disunatkan baca kuat. Tapi jangan ganggu orang lain lah. Pelik apa hal kawan ni baca kuat seorang-seorang ni. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kalau dia sembahyang seorang-seorang untuk baca sembahyang baca kuat, maka sunat dia juga baca amin. Sebagaimana dia sembahyang secara berjemaah. Wa amma sirriyah fayasirruna biha jami'in kal qiraati. Tapi ingatlah, kalau sembahyang tu yang baca perlahan, maka amin juga turut dibaca perlahan. Wal mar'atu tajhar bi ta'min ka jahriha bil qiraati.
Bagaimana dengan perempuan? Sebab perempuan ni tak boleh angkat suara. Suaranya aurat. Boleh tak dia amin kuat juga? Boleh. Orang perempuan pun boleh amin juga. Tapi janganlah takut-takut tengok kuat amin dia pada amin kita nanti. Maknanya nak beritahu, sunat di sini bukan dituju saja pada orang lelaki, tetapi juga begitu kepada orang perempuan. Nah, dia kata gini, wa yustahabbu an la yasila lafzal amin bi qawli bal ba'da saktah khafifah jiddan. Ni kita beritahu. Ustaz, saya tulis tanya. Kalau amin tu kalau imam kata waladdallin, lepas lin tu nak sebut amin tu jarak dia tu banyak mana? Kadang-kadang imam ni lambat. Imam lambat, makmum pun dia amin dulu. Adakah dia anggap sebagai makruh? Sebenarnya imam tu kena berhenti waladdallin, lepas tu amin tu antara dua tu hanya saktah. Saktah ni maknanya berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Maknanya kalau kita baca nak tepat saktah, contoh kalla bal rana, contoh nah, ni balran, kalau kita baca Quran di atas tu ada sin. Sin ni maksudnya saktah. Saktah maknanya kita baca, kita berhenti dan sambung ayat yang selepasnya dengan satu nafas. Betul tak? Saktah kan? Jadi maknanya ada sin atas tu, saktah ni kita berhenti ayat tu dan sambung pada ayat berikutnya dengan satu nafas. Tak boleh tarik nafas. Kalla bal rana ala, begitu juga waladdallin. Amin. Itu jarak dah. Tak boleh begitu lama. Kalau amin tu imam tu lambat, maka boleh para makmum tu mengaminkan terlebih dahulu dan tidak jadi makruh. Ini kadang-kadang jarang kita diajar kita jarak amin. Ada orang tanya saya begitu. Waliya'lamana amin laisat min Fatihah. Kenapa kena perlu berhenti dulu? Nak menunjukkan bahawa amin itu bukan daripada surah Al-Fatihah. Contohnya kita baca, sebab apa di mana-mana ayat yang tidak daripada surah ayat tersebut elok kita berhenti. Contoh, kita boleh wasal baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Boleh sambung sebab dia daripada ayat yang surah yang sama. Betul tak? Tetapi kalulah daripada surah yang lain, lebih elok dia wakaf. Contohnya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, makruh hukumnya. Sebabnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan daripada surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan amin. Amin ni bukan surah Fatihah, maka tak elok. Waladdallina. Jangan. Lepas lina, maka hukumnya adalah makruh. Sebab kita seolah-olah kita menyambung kedua-dua daripada ayat yang satu. Okey, kita pergi lagi. Wa idza taraka ta'min hatta ishtaghala bil qira'ati aw ar-ruku' fata wa lam ya'ud ilaihi. Tapi kena ingat setengah ulama kata makruh. Sekiranya contoh kita pada waladdallin, habis kita terus baca bismillahirrahmanirrahim kul tak ingat aku nak amin tadi. Boleh tak gustan balik? Para ulama kata makruh, kita gustan balik. Makruh. Yang sebab dah lalu je. Jangan ada undur balik. Macam doa iftitah. Hukumnya hampir sama dengan hukum juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita dah baca bismillahirrahmanirrahim, lupa nak ambil sunat auzubillah, makruh hukumnya. Sebab dah habis tempoh tempat kita nak baca. Wa idza qara'a al-ma'mum al-Fatihah ma'al imam wa faragha minha qabla faraghahu fi as-salat alla yu'ammin li qira'ati nafsihi thumma yu'amminu marrah al-ukhra li ta'mil imam wa idza amana al-ma'mum bi ta'min imam thumma qara'a ma'mum al-Fatihah ammana thaniya li qira'ati nafsihi. Ada juga dua situasi. Yang pertama, kita maklum tadi, kalau kita imam baca Fatihah, jangan dibaca senyap je, lepas waladdallin baru kita baca Fatihah. Betul tak? Tapi ada yang jenis makmum, dia baca Fatihah ni lambat.
Slow dia baca. Bukan slow, kuat suara tu tak. Lambat dia baca satu dia baca. Pak Imam tu okey dah, dia yang slow. Maka dia terpaksa baca Fatihah lebih awal. Contohnya imam tak baca Fatihah, dia baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok hari tu, dia dulu yang sampai kat Al-Dhalin. Imam tak sampai lagi. Boleh tak dia amin? Jangan. Sebabnya, imam belum aminkan lagi. Tak boleh. Tapi batal tak solat? Tak. Hukumnya makruh. Makruh ni kita elok lah. Sebab kalau makruh ni mencacat sembahyang kita. Kita elokkan. Nah, jadi maknanya, kalau lah contoh kita baca awal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dah ke depan dah sebab kita nak mengelak kita lambat tadi. Imam pun waladhdallin. Jadi kita wakaf sekejap Fatihah kita tadi, kita pun imam pun amin, kita serentak amin dengan imam, lepas tu baru kita sambung baca balik Fatihah kita. Kita sambung baca balik Fatihah kita sampai ke waladhdallin, amin nombor 2 untuk diri kita sendiri. Jadi amin dengan imam. Begitu juga kalau kita sembahyang macam biasa, imam baca Fatihah kita senyap. Lepas imam betul waladhdallin, imam baca surah, kita baca surah Fatihah. Dan amin sekali dengan imam, nanti habis Fatihah kita tadi juga disunatkan kita baca amin sekali lagi. Banyak dapat pahala-pahala sunat yang kebanyakan kita tinggal. Banyak. Nah, sebab tu Nabi kata suruh kita buat sebanyak mungkin mana-mana yang ada dalam tu, sebab nak cover balik sembahyang fardu kita tu, takut-takut ada yang cumpang camping. Kita ingat baca hadis sebelum ni. Ya? Dia kata orang ni adalah sayangnya Allah kepada hamba dia ni, so cek betul-betul. Nama dia si fulan. Malaikat kata masuk neraka. Dia kata, Tuhan tanya kenapa masuk neraka? Bukan Tuhan tak tahu, Tuhan boleh takkid. Nak kuatkan lagi. Kenapa tak masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Dia kata semayang dia tak diterima. Kenapa semayang tak terima? Cek betul-betul. 3-4 kali malaikat cek. Cek kata, betul. Tengok juga mana-mana pahala sunat yang dia buat. Ambil pahala sunat letak kat situ. Dia boleh masuk syurga. Sampai dekat tu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ini nak suruh kita masuk syurga. Tapi kita main-main. Kita tak ambil berat. Kita buat selamba je kan. Mengajar pekoh ni buat apa? Dah lama je mengajar pekoh. Nah, hari-hari je sekolah lagi muka dam mengajar pekoh. Tapi masalahnya mengajar juga tapi tak pandai-pandai. Sebab pekoh kena belajar terus. Nah, dia pergi lagi dia kata, walau qala amin rabbal alamin fala ba's. Ada juga nak orang nak tambah sikit lagi. Amin ya rabbal alamin, nak tambah sikit lagi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi tak payah buat Nah, buat hak pendek ni pun tak buat-buat. Nanti sambung yang panjang lagi tu tak buat langsung. Nah, kalau nak buat juga amin. Kita apa? Ya rabbal alamin. Senyap-senyap tambah sikit lagi. Boleh tak? Boleh. Tapi taubat jangan orang buat dah ni. Nah. Yang berikutnya, qiraatus surah. Tadi kita cerita perkara-perkara yang sunat di dalam ataupun lepas surah Al-Fatihah iaitu amin. Yang kedua ialah mengenai baca surah. Ada orang tanya saya, kan Ustaz, kalau baca surah ni kan kita kena baca turutan, betul Ustaz? Betul? Kalau kita dah baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, maka rakaat kedua tu kita kena baca sama ada idza ja ke, tabat yada ke, qul huwallahu ke, falaq ataupun nas. Betul tak Ustaz? Betul? Tapi kalau macam mana berlaku kalau imam dia baca Quran Nas tu rakaat pertama? Rakaat pertama je Quran Nas dah. Malikin nas ilahin nas min syarri sampai nas. Bangun rakaat kedua tu lepas baca Fatihah imam baca apa? Sadaqallahul azim. Dah, dia boleh lompat pergi kepada pusingan balik, masuk kepada alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Sebabnya kita pusing balik ikut turutan ke depan. Boleh buat. Cuma hati-hati Pak Imam, setengah-setengah ni makmum-makmum di belakang bukan calang-calang. Ada setengah-setengah orang pandai, orang yang berhenti semayang kerana nak lewat dah maghrib dan sebagainya. Kita pun baca rakaat pertama, baca qul huwallah, rakaat kedua kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia giling kepala terus semayang, giling kepala. Aku tak jumpa Pak Imam lagu ni. Benda tu taklah batal solat kita, tetapi tak cantik. Misalnya kita balik cerita tadi, kalau rakaat pertama dia baca Quran Nas, saya kata alif lam mim rakaat kedua, tapi dia tak hafal. Dia boleh baca untuk kali kedua, dia baca Qul a'udzu binnas sekali lagi. Boleh. Atau boleh tak Ustaz? Saya ni boleh tapi saya nak buat benda pelik. Lepas waladhdallin amin tu, dia nak baca Fatihah sekali lagi untuk jadikan sebagai surah. Pula amin 2 kali satu rakaat. Hak tu surah yang pandai.
Lebih baik dia tak baca. Sebabnya tak meragu-ragukan orang. Ingat ke amin tu adalah untuk Al-Fatihah tu adalah untuk Fatihah pertama, untuk masbuk muafiq. Rupa-rupa kawan tu baca surah untuk ganti surah. Minta-minta tak ada lah masjid tu buat lagu tu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, sebelum saya masuk kepada nombor qiraatus surah ni, baca surah ni, ada soalan tak? Ada soalan? Kadang-kadang orang takut tanya soalan sebab apa? Saya tanya banyak kali sebab saya tak dengar. Saya di ujung sana baru tahu. Speakernya clear cantik. Saya dekat depan ni saya bunyi pecah. Ini apa dia kata saya ulang tanya banyak kali. Yustahabbu lil imam wal munfarid an yaqra'a ba'da al-Fatihah suratan. Maka disunatkan bagi makmum, disunatkan bagi imam atau orang yang sembahyang seorang membaca surah selepas baca surah Al-Fatihah. Wa dzalika fi rak'atayn al-ula aw ats-tsaniyah. Iaitulah pada rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja. Sebabnya 5 rawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn awlayaini bi fatil kitab wa surah fi kulli raka'ah wa kana yusmi'una ayatina ahyanan wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fi tsaniyah. Sebab kami dengar sendiri Abu Qatadah kata ketika kami semayang di belakang Nabi untuk 2 rakaat pertama lepas Fatihah Nabi baca surah yang lain. Cuma yang kan pastinya rakaat pertama selepas Fatihah tu Nabi baca surah yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini yang kita biasa buat. Kalau maknanya nanti kita sebut depan nanti, kalau kita baca jadi imam yang baca ayat lazim. Contohnya kita tengok inna a'tainakal kautsar. Kalau banding dengan qul ya ayyuhal kafirun, mana lebih panjang? Inna a'taini qul ya ayyuhal kafirun kan? Sebab inna a'taina ni 3 ayat je. Qul kafirun lebih panjang. Jadi rakaat pertama sepatutnya baca ayat lebih panjang. Salah tak kita baca inna a'taina kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun? Tak salah. Kalau bertembung dengan susunan dengan panjangnya ayat, contoh inna a'taina tu sepatutnya rakaat pertama bacalah lebih ayat. Contoh kata 4 ayat, rakaat kedua 3 ayat. Ni rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 4 ayat. Boleh ke tak? Tengok. Kalaulah bertembung dengan susunan, inna a'taina mari dulu, kemudian baru qul ya ayyuhal kafirun, maka tak apa. Tapi kalau kita baca surah yang panjang, Al-Baqarah misalnya, rakaat pertama kita baca 4 ayat, rakaat kedua baca 5 ayat, tak cantik. Ulama kata hukumnya makruh. Ustaz, kalau kita baca ayat panjang ni, surah yang besar ni, berapa ayat ke hak paling pendek hak kita boleh baca hak cantik? Maka ulama kata di dalam Al-Quran surah mana yang paling pendek? Surah Inna A'taina. Berapa ayat? 3 ayat. Maka yang paling pendek sekali kita boleh baca surah besar ni adalah 3 ayat. 3 ayat. Jadi kalau kita nak baca 3 ayat pada rakaat kedua, eloklah rakaat pertama tu kita baca lebih panjang, 5 ayat ke 4 ayat ke. Dia bukan tengok ayat tu panjang, dia tengok bilangan ayat. Ada setengah tu dalam surah Al-Baqarah. Cuba tengok ayat 282 tak silap saya. Surah ayat yang paling panjang sekali, satu muka. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Panjang ayat tu. Satu ayat, satu muka. Jadi adakah contohnya rakaat pertama kita baca ayat tu. Rakaat kedua kita baca ayat yang pendek 3 ayat. Hukumnya adalah tetap makruh. Dia bukan tengok panjang ayat tu tapi tengok bilangan ayat di dalam surah itu. Tu kena faham. Takut terbalik, takut keliru bab tu. Dia kata sini wa kana yaqra'u fi rak'atil akhiratain fi fatil kitab fi kulli rak'atin wa kadza fil asri wa kadza fi subhi. Begitulah kami pernah dengar Nabi baca 2 rakaat yang pertama surah lepas surah Fatihah, sama ada sembahyang tu sembahyang asar atau sembahyang subuh. Asar ni sembahyang perlahan, subuh ni sembahyang kuat. Jadi Nabi tetap baca surah selepas surah Al-Fatihah. Tapi kalau tak baca tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan dah banyak, kita dah banyak pahala. Buat apa buat pahala banyak-banyak? Takut-takut orang kata begitu. Sepatutnya buat tambah lagi. Kita tak apa dah lagi. Pak Imam dia buat hal. Waladhdallin, amin. Rukuk tu, kelang kabut makmum di belakang. Jangan. Walaupun benda tu kata tinggal tak apa, tak tinggal tak apa, buat tak apa, buat boleh pahala, tinggal tak dapat apa, jangan buat sebabnya benda tu boleh mengelirukan jemaah. Wala tajibu surah li hadith ummil Quran iwadin an ghadiha wa laysa ghadiha iwadin anha. Dia sebut tadi.
Dia kata tadi maknanya surah Al-Fatihah ni dia boleh ganti untuk tempat lain dan tidak boleh surah lain mengganti tempat surah Al-Fatihah. Tak nak baca surah Al-Fatihah, sebaliknya kita baca surah lebih panjang surah Al-Fatihah. Tak boleh. Fatihah ni tidak ada galang ganti. Wa yasilu asl istihbab bi qira'ati syai' min al-Quran walau ayatahu al-ula salas ayat litakuna qadra aqsal surah. Ni sebut tadi, saya sebut tadi. Paling pendek kita kalau baca surah besar. Kalau paling pendek pun baca 3 ayat, paling pendek. Kalau boleh baca 1 ayat, hukumnya adalah makruh bagi pandangan setengah ulama. Wa surah kamilah afdal min qadriha min tawilah. Kalau kata-kata baca surah secara sempurna tu lebih baik daripada kita baca surah potong-potong. Takut kita bimbang, kita potong-potong, ambil 3 ayat, ambil 4 ayat, takut-takut tak sampai maksud. Tak habis cerita. Nah, tengok ayat tergantung. Macam kita bunyi macam landing cantik. Landing lagu lain, landing maksud lain. Yang kita nak landing maksud, itu yang kita nak. Selain daripada itu, dia kata wa yustasna min istihbabi qira'ati surah al-ma'mum fi salat al-jahriyah bal yastami' li qira'ati imami. Kita sebut tadi, mana imam ni dah lepas habis waladhdallin amin baca Fatihah tu, duduk diam jelah. Dengar imam tu baca surah. Jangan pula pergi tambah surah-surah yang lain. Nah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, imam tu baca surah, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan duduk diam. La'allakum turhamun. Moga-moga kamu dirahmati Allah. Maknanya lepas habis surah Fatihah kita sembahyang maghrib tadi, dengarlah Pak Imam tu baca apa. Wal istima'u mustahabbun. Maknanya mendengar imam baca surah Al-Fatihah itu adalah disunatkan. Dan ayat yang samalah yang menjadi perselisihan yang besar di kalangan para ulama. Okey, dengar betul-betul. Saya terpaksa ambil sedikit. Tak kata kau boleh nak ilmu. Nanti orang marah pula saya tak cerita. Ulama tidak ada yang kata surah Al-Fatihah ni tak apa tak baca. Semua bersepakat. Empat mazhab bersepakat. Surah Al-Fatihah ni wajib dibaca. Cuma mereka berselisih di kalangan mereka untuk yang sembahyang kuat ni memadai dengan bacaan imam ataupun kita kena baca juga Al-Fatihah lepas imam baca Fatihah. Ni punca berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab, khususnya Hanafi. Hanafi kata kalau kita imam tu dah baca Fatihah sudah memadai. Makmum tak payah baca tak apa. Untuk sembahyang kuat, untuk sembahyang perlahan semua kena baca. Untuk sembahyang kuat ni kalau imam dah baca tak payah makmum baca sebab berdasarkan kepada ayat ini juga. Ayat yang sama. Apabila imam baca Fatihah, maka mu kena dengar dan duduk diam, jangan baca gapa. Tetapi Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain mengatakan tak. Yang dimaksud dengan ayat ini, barang siapa yang sudah membaca surah Al-Fatihah, jangan dibaca surah lain. Sebaliknya dengar imam baca surah pula. Itu. Situ yang berlaku persisihan di kalangan ulama. Bukan apa, takut tuan-tuan jumpa dengan Pakistan, kau juga kata, nyapa pula hang baca surah Fatihah. Sebab tengok di dalam apa TV. Ramai geng-geng tu Arab pegang masahah Quran apabila sembahyang tarawih. Tak? Kita tengok mulut dia terlepas imam waladhdallin amin, dia tak baca pun Fatihah. Terus dia tengok Quran. Sebab mereka ni berpegang kepada pandangan ulama yang satu lagi. Okey. Fa illam yasma' dia kata fa illam yasma' al-ma'mumu qira'atal imam li bu'din. Sekiranya makmum tak dengar bacaan imam sebabkan terlampau jauh kedudukannya, speaker tak ada, tak dengar apa. Tengok rukuk, tengok sujud. Au samam, ataupun dia seorang yang pekak, dia tak dengar baca imam, au sami'a sautan la yafhamuhu, ataupun dia dengar bacaan tapi tak tahu baca apa. Sebab dia jauh sangat, speaker duduk luar. Dia kata, au siran imam fi salatil jahriyah, atau imam tu baca suara rendah sangat sehingga tak dengar makmum baca Quran surah fil ayat ni, Quran makmum surata fil asah. Sekiranya berlaku situasi berikut, tak dengar, tak jelas dan sebagainya, maka atau pekak, maka ketika itu makmum boleh baca surah lain selepas dia baca surah Al-Fatihah. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada lalai. Duduk kat luar speaker tak dengar, kan? Kita makmum pun daripada aku duduk tahu gapo tak imam baca, baik aku baca surah yang lain supaya
nak mengelakkan kita ni lalai. Maka para ulama kata ia dibolehkan mengikut pendapat yang paling asah, yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Wa in jahara al-imam fi salati sirriyah istama' al-imam ma'mum li qira'atihi wa mata qala imam Fatih fi salat jahriyah istahabba lahu sukut. Begitulah juga kalau lah tak ada imam hari tu dia lupa. Dia semai zuhur tapi dia baca kuat. Ada? Oh, kadang-kadang ni dia duk kadang-kadang gemuruh sangat, kadang-kadang dia standby tengok Allahu Akbar tu, tengok bismillahirrahmanirrahim baca kuat pula tu. Nah, jadi kita biasa dengan kata imam ustaz kata kita kena dengar imam tu baca. Ni dok. Kalau imam tu salah baca kuat tepat yang perlahan, kita boleh langgar tu imam tu sebut. Boleh baca surah kita dan baca Fatihah sendiri, tak ada masalah. Nah, setengah imam kata tak disunatkan amin dia. Sebabnya dia baca surah kuat yang tepat solat yang sepatutnya baca surah dengan cara perlahan. Nah, wa mata qara al-imam al-Fatihah fi shalah al-jahriyah istahabba lis-sukut. Disebut tadi dah, kalau imam baca Fatihah tepat suara yang kuat, maka disunatkan kita disunatkan duduk diam. Wa yashtaghilu bidzikri ad-du'a al-sirran liyaftah al-majal lima'mum an yaqra al-Fatihah. Dia sebut pula, kalaulah imam ni sudah pun selesai baca Fatihah, amin pun selesai, maka eloklah dia berhenti sekejap, bagi peluang untuk makmum ni baca Fatihah. Janganlah mentang-mentanglah dia ni jadi imam, waladdallin amin tu, makmum nak baca surah tak sempat, dia tu qul ya ayyuhal kafirun tabbat yada abidah macam kata. Imam pun makmum tu dia dah hafal surah tu. Kawan tu nak baca Fatihah pun tersasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakum dinukum waliyadi. Itu tersasul dah. Maknanya elok. Ini skill. Ini saja itu skill untuk imam, skill. Maknanya jangan diteruskan dengan baca surah Al-Fatihah jangan terus baca surah untuk imam ini, sebalik bagi sekejap separuh masa, biar at leastnya dapatlah makmum dia baca separuh Fatihah ke 1/3 ke. Itu cantik. Jangan lama sangat. Lebih berhenti waktu sesuai. Orang panggil berhenti untuk istirahat. Dan ulama sini kata diberi peluang untuk makmum baca Fatihah dan imam tu boleh baca doa-doa tertentu sementara tunggu imam makmum ni baca Fatihah. Boleh. Ini yang cara yang kadang-kadang banyak zaman sekarang ni imam-imam kita sudah hilang skill ini. Sedangkan perkara ini dinyatakan dalam hadis. Para ulama menyebut perkara yang sama. Lebih-lebih lagi dia baca surah yang pendek. Nah, waladdallin amin, imam bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna. Kelengkap makmum. Mana boleh sempat kejar 7 ayat dengan 3 ayat tadi? Jadi maknanya kalau kita baca surah pendek, lebih-lebih lagi bagi peluang untuk makmum baca surah Al-Fatihah. Ni banyak. Kadang-kadang saya bagi taklimat kepada imam-imam, bagi cakap, bagi kuil untuk Selangor dan sebagainya. Kadang-kadang benda-benda yang macam ni yang saya tegur untuk imam-imam supaya ni mereka ni lebih berhati-hati tentang sensitiviti makmum yang di belakang. Nah, okey. Sebab itulah hukum imam membaca tasbih lebih daripada 3 kali, hukumnya makruh. Panjang sangat pun tak boleh syarak ni. Ni pekoh nak jaga jemaah kita belakang. Pendek sangat pun tak boleh. Nah. Amma ar-raka'ah ats-tsalitsah. Dia kata fi maghribi wa ghairiha war-rabi'ah fi rubaiyah fala yustahabbu qira'atu surah ba'da al-Fatihah fil asah. Kita maklum bahawa pada rakaat keempat, rakaat ketiga, keempat, maka tidak disunatkan baca surah tidak disunatkan baca surah selepas surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang paling kuat sekali. Yustahabbu qira surah ba'da al-Fatihah. Maknanya ada hadis berkaitan dengan sunat baca surah selepas Al-Fatihah ni. Ada hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim yang maknanya tidak digalakkan dibacakan surah yang lain pada surah Al-Fatihah untuk rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Wal asah anna al-imam wal ma'mum wal munfarid la yaqra'una fi rak'at ats-tsalitsah rabi'ah surah Al-Fatihah. Ini adalah pendapat yang paling kuat, baik makmum, baik imam, baik sembahyang jemaah atau sembahyang seorang tidak disunatkan baca surah lain daripada surah Al-Fatihah untuk rakaat pertama dan untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wa yustasna min dzalikal ma'mum masbuq allazi sabaqahu al-imam bi rak'atin aw rak'ataini, melainkan untuk makmum yang masbuk. Untuk makmum yang masbuk, contoh kita katakan dia mari lambat, dia tak sempat mendengar imam baca surah lepas surah Fatihah, dia angkat takbir Allahu Akbar. Lepas tu
imam rokok. Contohnya kita selisih, kita semayang isyak lah, mudah semayang isyak lah. Dia mari lambat pada rakaat pertama. Lambat rakaat pertama, tak sempat nak dengar imam baca surah pada lepas surah Al-Fatihah tadi. Jadi dia pun terus rokok lah, Fatihah tak sempat baca, dengar imam baca imam tak sempat dengar. Terus rokok. Jadi bagi orang lagu ni, rakaat ketiga nanti tak apa. Dia nak baca surah lain selepas baca surah Al-Fatihah. Untuk orang ni saja, dibenarkan. Sama juga kita, kalau kita semayang seorang, sepatutnya rakaat pertama, rakaat kedua semayang isyak, kita baca surah. Tapi tiba-tiba kita ni tak ingat, lepas semayang seorang, kita bos. Kita boleh rukuk sujud ikut kehendak kita. Jadi kita pun teringat, ruginya aku tak baca surah pada rakaat pertama tadi. Boleh kita gantikan surah itu pada rakaat yang berikutnya. Boleh baca rakaat ketiga, baik rakaat keempat. Tak ada masalah. Okey. Okey, ada soalan tak? Kita cakap sorang-sorang ni, orang faham kau tidak ni? Ada okey lah? Ada berapa? Ada 2 minit lagi. Sekejap lagi. Lagi pun saya kena balik cepat. Ada seminar lain pula. Lepas pukul 9.45. Payah main orang Arab ni kan. Kita ikut masa dia. Kita masa nak tidur, dia buat seminar masa tu. Selain daripada itu, ada lagi perkara-perkara yang sunat yang lain yang kita melakukan baca surah pada ni. Dia kata wa yajuzu jam'u baina surataini fi raka'ah. Kita boleh baca 2 surah sekaligus pada satu rakaat, boleh, tak ada masalah. Contohnya kita kata selepas waladhdallin amin itu, kita pun baca surah kuliah. Lepas kuliah kita tambah sikit lagi surah. Nak panjang sikit. Contohnya lepas kuliah kita baca izaja. Boleh tak kita baca 2 surah yang berbeza untuk satu rakaat? Ulama kata tak apa, boleh, tak ada masalah. Dia kata sebab hadis berdasar kepada Abdullah bin Mas'ud, ja'a rajulun ila Abdullah bin Mas'ud, qara'tu mufassal laila fi rak'ah, faqala Ibnu Mas'ud an hadza ka hadza syi'r wa huwa at-taqti' wa sur'ah fil qira'ah. Maknanya dia kata ada Wa'il ni adalah seorang yang tabi'in. Jadi dia satu ketika dia terbaca 2 surah lain selepas baca surah Fatihah. Lepas baca qul huwallah, dia baca qul a'udzubillahi untuk satu rakaat. Maka ketika lepas mayang, Abdullah bin Mas'ud ni dengar. Abdullah bin Mas'ud ni qari yang terkenal, sahabat Nabi. Bila dengar dia kata senyumlah, maknanya tidak menyalahkan tentang bacaan yang telah dibuat oleh Wa'il tadi. Maka boleh kita baca 2 surah sekali. Contohnya kita nak tarawih. Kadang-kadang tarawih orang boleh stand baca Quran sendiri kat rumah. Baca sendiri kat duit. Jadi kita baca banyak surah untuk satu rakaat. Rakaat pertama tu kita baca katakanlah 4-5 surah lain. Sebab kita nak sudahkan bacaan kita untuk cukup 30 juzuk misalnya. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Rakaat pertama, lepas kita baca Sabbih, kita baca pula Al-Ghasyiyah. Lepas Al-Ghasyiyah pula kita baca Wadduha dan juga surah-surah yang lain selepas itu. 4-5 surah satu rakaat. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab apa? Kita nak baca ikut turutan tadi. Tapi kalau suka-suka, contohnya kita jadi imam, rakaat pertama kita nak baca, lepas baca kuliah, kita baca pula izajah tabat tiada. Lebih baik kita jangan buat. Sebab perbuatan kita itu boleh mentashwishkan, ataupun dengan kata lain, boleh boleh menyebabkan imam makmum ni menjadi was-was tentang bacaan kita tadi. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah? Okey, boleh dah berhenti dah sambil doa lah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakhkhara ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisbi rahmin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman birahmin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan birahmin. Allahumma arzuqna fahman nabiy wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa al-salihat wa tawasaw bil haqqi was sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.